kita akan rugi. Sebab itu saya ingin cakap, siapa orang Melayu dan orang Islam kali ini PR15, siapa yang sokong Mahathir atau PH, mereka mikir ini adalah sebab mereka ini akan menyebabkan DAP kembali berkuasa. Mahathir tak peduli di bawah kerajaan negeri PKR ni tuan-tuan, dah berapa penggal kita di bawah kerajaan negeri PKR, majlis-majlis ni semua di bawah mereka, di bawah MBSA ni, di bawah Menteri Besar. Kita nak tahu apa tindakan mereka bila mereka dah benang 3-4 penggal, dan mereka pun benang beribu-ribu tuan-tuan. Macam ahli parlimen saya di Sungai Buloh, Siva Rasa, jarang sangat turun kawasan, dia pun tak peduli dengan kes ini pun dia tak peduli sebab dia menang 20,000. Bila ahli parlimen menang puluh-puluh ribu, dia tak peduli, dia overconfident. Sebab itu kali ni PR15 kita kena tukar tuan-tuan, supaya mereka ni sedar sikit dan mereka ambil perhatian dan prihatin juga pada kita. So tuan-tuan, bila PRU nak dekat, kita ada banyak hari ni banyak perkembangan terbaru. Di sini kita tengok Tun Mahathir pun baru buat parti baru, Pejuang. Saya tak tahulah apa yang diperjuangkan tuan-tuan. Tahu saya selama ini perjuangan Mahathir ni dia banyak bagi perhatian kepada business interest, kroni-kroni dia nak jadikan anak dia sebagai Perdana Menteri dan sebagainya. Saya nak cerita sikit dengan brief, sebab saya nak berdialog dengan tuan-tuan sekejap lagi tentang apa sebenarnya rancangan Dr. Mahathir ni dan apa yang dia boleh buat masa PRU15 ni tuan-tuan. PRU14 kita dah tahu, dia mecahkan orang Melayu dapat 25%, lepas tu daripada sokongan orang Melayu, dan beliau telah jadi kerajaan Perdana Menteri. So kali ini dia tubuh parti baru, Pejuang. Adakah tuan-tuan rasa dia boleh dapat 112 kursi untuk menang pilihan raya dan jadi Perdana Menteri ke-9 pula? Tuan-tuan rasa macam mana? Boleh ke? Okey. Dah tahu dah. Ya. Betul. Saya pun tak rasa Dr. Mahathir boleh dapat 112 kursi, tuan-tuan. Pendapat saya, Dr. Mahathir dia bukan target 112 kursi, tuan-tuan. Dia tidak target 112 kursi. Rancangan beliau adalah sebenarnya target 15 kursi saja. 15 kursi saja. Sebab dengan 15 kursi beliau boleh jadi Perdana Menteri ke-9. Kenapa? Dia target 15 saja. Sebab dia tahu di Semenanjung ini kita ada 165 kursi parlimen. 165. Di Sabah Sarawak tak campur lah, 165 lebih, dekat 170 kursi parlimen di Semenanjung. Nah, dia juga tahu yang Anwar dan DAP dan konco-konco mereka boleh dapat dalam 75 kursi macam tu, 70 ke 75 kursi. Dan kita juga tahu DAP ni kursi dia ada sekarang ni ada 42, dan DAP punya kursi ni fixed deposit dia. Ini kawasan-kawasan Cina tuan-tuan. Kawasan macam Taman Sara, Petaling Jaya, yang mereka menang 100,000 dulu seputih. Itu kalau kita bertanding pun saya rasa macam entahlah, macam mencurah garam di air laut, saya rasa. Itu sebab kali ini saya rasa, saya tengok bila pengundi-pengundi mereka tengok kerajaan kita ni, Muafakat Nasional ini adalah kerajaan Melayu Islam. So saya tak rasa orang-orang mereka yang menyokong orang-orang bukan Melayu, bukan Islam, yang menyokong DAP dan PKR akan mengundi kita kali ini. Sebab lagilah bila dia tengok ini Muafakat Nasional, ini kerajaan Melayu Islam, lagi dia tak akan undur kita. So 42 kawasan DAP, mungkin 1-2 kita boleh ambil balik. Kawasan macam Raub, itu ada kawasan Melayu. Dulu orang Melayu pun sokong DAP, kali ini mungkin kita boleh ambil, tapi 1-2 saja. Fixed deposit mereka ada 40 tuan-tuan, DAP punya kawasan. Itu susah. Sebagai pejuang politik, kita kena be realistik juga. Satu. Dan juga beliau tahu Anwar pun boleh tarik kawasan campuran ini, ya, peratusan pengundi Melayu pun rendah. Kawasan pengundi India dan kawasan orang-orang bukan Melayu macam tadi, Anwar boleh dapat. Sekarang Anwar ada 50 kursi tuan-tuan.
So katakanlah dia boleh maintain kawasan-kawasan bandar yang kita tak boleh ni, kita bagi dia 60% success rate daripada 50 kursi yang dia dapat. Lepas Azmin pun keluar dalam 11 50 tolak 11, Azmin Anwar ada 39, tolak lagi 9 lah kata, dia dapat 30. So PRU 15, kebarang kalian yang success rate DAP Anwar dan geng-geng dia adalah 70 kursi. 70 kursi. Itu pengiraan 70 ke 75 kursi daripada 165. Dan kita pula macam mana? Dan fixed deposit kita pun sebenarnya lebih kurang, tuan-tuan. Sekarang kita ada 39 campur MCA MIC 42, campur PAS 18, kita ada 60. Kita mungkin boleh tarik kalau campur undi yang lepas lagi 30 kawasan. So 60 campur 30, 90. Itu kita punya target. Di Semenanjung 90 daripada 165 kursi. Saya terus cerita pilihan raya tak apa, tuan-tuan, sebab kita nak dekat-dekat ni. 90 kursi. Kalau kita dapat 90 kursi, insya-Allah Sabah Sarawak akan ikut kita. Sabah tak apa, sekarang dia tengah bergolak. Sarawak GPS PBB dia incline untuk bersama kita. Kalau kita dapat 90 kursi, kita boleh membentuk kerajaan. Itu target kita. Sebab itu Mahathir target 15 kursi. Dia tahu dia tak boleh ambil 15 kursi daripada PKR dan DAP, tuan-tuan. Dia nak ambil daripada kita ni. So 90 kursi tolak 15 kursi jadi 75 kursi, tuan-tuan. So tengok keputusan PRU 15. Katakan kita dapat 75 kursi. PKR dan DAP pun dapat 75 kursi. So campur 75 berapa, tuan-tuan? 150. Adakah kita boleh bentuk kerajaan? Tak boleh. Adakah Anwar dan DAP boleh bentuk kerajaan? Pun tak boleh. So untuk membentuk kerajaan dapat 90 kursi di parlimen, kita perlukan siapa? Bukan Sarawak kita tolak tepi dulu, dia tunggu kita. Siapa yang kali ini, siapa yang menang Semenanjung akan dapat the whole thing. Jadi kita, siapa yang dapat Semenanjung, siapa yang dapat 90 kursi Semenanjung. So di sinilah target Dr. Mahathir untuk jadi penentunya. Dia nak jadi kingmaker. So kalau dia dapat 15 saja, siapa-siapa yang ada 75 tadi dapat 90, tambah Sabah Sarawak punya kursi, dia akan ikut. Sebelum ini pun dia orang ikut lah. Dia bebas, dia tak masuk dalam Perikatan Nasional atau PH dulu, tapi dia menyokong siapa yang akan jadi kerajaan, siapa yang ada majoriti kursi di Semenanjung. Itu kira-kira dia. Kalau katakan Mahathir ada 15 kursi, yang bahayanya dia pula boleh jadi kingmaker. Dan bila dia dapat kingmaker, dia boleh buat deal, tuan-tuan. Macam dulu dalam Pakatan Harapan lah, dia cuma ada 13 kursi saja. Tapi macam mana pula dia boleh jadi Perdana Menteri? Sebab dia boleh swing ni. So inilah bahaya dia sebenarnya. Sebab itu saya kata dia tak target 112 kursi, dia cuma target 15 kursi saja, Mahathir ini. So bila dia dapat 15 kursi, tuan-tuan rasa dia nak buat deal dengan siapa? Dengan kita ke dengan sebelah sana? Dia dengan kita, dia dah tak boleh dah. Mahathir dengan PAS pun, tuan-tuan rasa dia, pasal dia lah UMNO dengan PAS dulu berpecah. Dan selama berpuluh-puluh tahun UMNO dan PAS tidak boleh bekerjasama sebab Dr. Mahathir. So dia tengok UMNO pun dia tak mahu, dia tengok PAS pun dia tak mahu. So kalau dah ada dia 15 kursi, dia tak akan pergi dengan kita, tuan-tuan. Dia akan buat deal dengan sebelah sana. Sebelah sana pun memerlukan dia. Apa yang dia mahu, time tu baru dia katalah. Sama ada letak anak dia jadi timbalan Perdana Menteri ke, jangan kacau kroni-kroni dia ke dan sebagainya. Anwar nak sangat jadi Perdana Menteri, okey tak apa, Mahathir kata awak nak jadi Perdana Menteri, awak confirmkan anak saya jadi timbalan Perdana Menteri. DAP pun setuju, janji mereka boleh jadi kerajaan semula. DAP takkan boleh jadi kerajaan tanpa sokongan orang Melayu, tapi sekarang Mahathir yang akan tarik. So inilah strategi Dr. Mahathir yang kita kena tahu. Ada orang tak nampak, saya bagi nampak. Kalau Dr. Mahathir dapat 15 kursi, maka kerajaan PRU 15 kita masih tak boleh menang, tuan-tuan. Kerajaan PRU 15 masih akan jadi kerajaan PH. Sebab dia akan bawa 15 kursi ini pergi alik sana, dan kita masih tidak boleh membentuk kerajaan lagi.
Sebab 15 kursi itu dia akan ambil daripada kita punya. So sebab itu, walaupun kita punya traction semakin tinggi, sokongan ke atas muafakat nasional selama ini makin bagus, kita telah menang 6 kali pilihan raya. So insyaAllah kali ini di PRK Slim kita menang 7-0. Tetapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, jangan ambil mudah, kita tak boleh complacent dan complicit. Sebab dia dapat saja 15 kursi, itu nanti kita pula, sama ada kita atau semua orang, terpaksa tunduk lagi pada dia ini. So dia ini, saya kritik dia, tapi saya tak ambil mudah dengan Mahathir ni. Saya buku-buku dia semua saya dah baca, tuan-tuan, saya study dia ni. So inilah rancangan dia untuk dapatkan 15 kursi. Dan kita tidak boleh benarkan perkara ini berlaku, tuan-tuan. Kalau kita benarkan perkara ini berlaku, jika Mahathir dapat 15 kursi, PH akan jadi kerajaan kembali, DAP akan jadi kerajaan kembali. Jangan lupa apa yang berlaku semasa 22 bulan mereka merintah, tuan-tuan. Saya nak ingatkan semula, 22 bulan mereka merintah, 38 bilion aset negara telah dijual dalam tempoh setahun. Mereka tambah hutang 138 bilion dalam tempoh setahun. Pasaran saham jatuh 303 bilion, tuan-tuan. Harga sawit, di Hulu Selangor ni, harga sawit pun jatuh. Dulu buah tandan segar, kalau tuan-tuan ada di keliling ni, Hulu Selangor ni kawasan Felda. Buah tandan segar daripada zaman kita dulu, 1 tan harga 700, jatuh jadi berapa? RM180. Kita sini ada peneroka Felda, RM180. Kos, saya pun tahu pasal Felda ni dengan sawit ni, kos untuk kita harvest pun RM200. Nak bayar baja, nak bayar orang upah itu RM200. Dulu masa zaman PH, kita nak makan apa? Kalau 1 tan buah tandan segar kita jual, dapat RM180, kos RM200, kita rugi pula RM20. Baik tak bayar harvest. Kalau orang ada smallholder 10 hektar, dia dapat 10 tan, dia pula kena keluar duit RM200 untuk harvest. Baik, dia tak bayar harvest. Sebab apa? Sebab Mahathir pada ketika itu cari gaduh dengan negara China, dengan negara India, sampai kita punya sawit jatuh. Jangan lupa hal itu. Dan kemarin ada debate pasal tabung haji, tuan-tuan. Apa yang berlaku tabung haji? Habis dulu kita bagi dividen on average 6%, 6.5% sebelum itu. Datang mereka ini dah lah dijual aset tabung haji, dia transferkan 19.9 bilion kepada satu SPV, diletak di bawah Menteri Kewangan. Menteri Kewangan dia siapa? DAP. Macam mana dia boleh transfer dekat 20 bilion aset tabung haji ni? Dan dia transfer dengan harga murah berdasarkan harga pasaran saham. Bila pasaran saham jatuh 303 bilion, orang keluar daripada pasaran saham kita jatuh teruk dalam sejarah. Mestilah harga pun murah. So dia beli time harga murah. Dulu zaman kita beli, kita akan jual, kita cuma jual harga masa harga tinggi sebab kita beli harga murah. Mereka ini dia jual harga murah kepada SPV, di mana kepentingan itu yang ditentukan oleh kawan-kawan mereka. Dan mereka kata syarikat-syarikat ini adalah syarikat-syarikat yang dia jual ni tak buat duit. Tapi saya sendiri 2 tahun lepas saya sendiri tengok list syarikat-syarikat ni, saya bincang dengan Tok Najib. Yang dia jual tu UEM, IJM, Malakoff. Ini bukan syarikat-syarikat yang rugi, tuan-tuan. Ini syarikat-syarikat yang untung. Syarikat-syarikat ini yang bayar dividen kepada tabung haji, yang boleh kita pergi buat yang pergi buat haji itu, dividen itulah kita kumpul duit, nak dapat 9,900 untuk kita pergi ni. Kalau kita masuk awal tabung haji RM2,000, kalau kita dapat dividen setiap tahun 6%, dalam tempoh berapa tahun kita dah boleh cukup duit pergi haji. Tapi kalau dibayarnya 1.25%, kita masuk 2,000, 3,000 dalam tabung haji, berapa puluh tahun kita nak tunggu untuk pergi haji. Dia letaknya pengarah dalam tabung haji pula. Dia kata, nak letak duit tabung haji bukan nak buat untung. Dia kata, bukan pasal nak buat untung, tak buat untung. Sebabnya orang yang banyak simpan duit dalam tabung haji ni, mereka menabung untuk pergi ke Mekah. Tapi mereka tak cukup duit. Siapa yang ada 10,000 untuk pergi Mekah? Kalau dia taruh 5,000, kita bagi dia 6% dividen setahun, dalam tempoh 7 tahun, saya kira dia boleh ada cukup duit untuk pergi haji dalam tempoh 7 tahun, tuan-tuan. Tapi kalau dia masuk 5,000, Mujahid bagi dia 1.25%,
Dia kena tunggu berapa tahun? 50 tahun untuk dia haji cukup duit. Tak masuk akal. Orang-orang ni punya kerja. Lepas tu dia kata, oh sebab pemulihan. Pemulihan apa? Kalau pemulihan aset ni ditransferkan kepada Menteri Kewangan DAP pula, ini pemulihan apa? Dia ambil aset-aset bagus, transfer ke situ. Itu bukan pemulihan. Dia kata dulu kita mentadbir tabung haji tak betul. Dia kata tengok dia punya laporan audit daripada Price Waterhouse. Kita kata kita pun ada laporan audit daripada third party Ernst & Young juga. Tapi kita ada laporan audit tambahan daripada Ketua Audit Negara. So kita minta masa zaman dia laporan audit daripada Ketua Audit Negara juga, dia tak bagi. Dia kata tak ada. Mana boleh macam tu? So kita punya laporan kewangan ada daripada third party, daripada private punya auditor, dan juga disahkan dan dipergi daripada Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara ni bukan dia seorang kan, satu jabatan ada berapa ribu accountant kat situ. Mana boleh tipu? Tapi bila kita suruh dia sahkan dia punya, mana kata yang rugi tu mana? Telah disahkan oleh Ketua Audit Negara ke tidak? Tak ada, dia tak boleh bagi. So siapa yang cakap benar di sini? Tapi aset-aset kita dia dah jual dah 19 bilion. Bagi kita dividen 1.25%. Lepas tu panggil kita penyamun pula, tuan-tuan. Saya nak tanya dia, penyamun mana bagi dividen 6.5%? Yang dia bukan penyamun bagi kita 1.25%. So siapa yang penyamun sebenarnya? Dia penyamun. So ini salah satu lagi benda yang saya nak cerita, apa yang mereka telah buat. Dan sebab itu kita tak boleh kembali kepada kerajaan PH lagi. Dan bukan itu saja, tuan-tuan, semua benda bantuan dipotong masa zaman dia. Jangan kita lupa. Bantuan kepada petani penuai getah semua potong. Dulu penuai getah masa musim tengkujuh, sekarang musim hujan pun ada, kita bagilah 2-300. Bukan banyak benar, bajet kerajaan 200 juta je pun untuk bantu penuai getah masa zaman musim tengkujuh, musim hujan, untuk dapat bantuan 2-300 satu bulan. Bolehlah dia makan sikit, bukan banyak no. Itu pun dia potong. Datang menteri dia yang duduk seputih, tak tahulah ada ladang getah atau tidak, dia seputih kata tak boleh. Kalau masa musim ini tidak dibagi 2-300, kena pergi menuai juga. Pakailah, taruh skirt lah, apalah dekat pokok getah dan sebagainya. Dia kata boleh menuai masa ni, awak menuai kita bagi, dia kata subsidi hasil getah RM2.20 ke sebagainya. Tapi kena pergi menuai juga. Saya tak tahu menteri ini dia belajar mana menuai, tuan-tuan. Dia tak tahu kalau musim tengkujuh di kawasan saya dulu masih ada ladang getah. Saya dibesarkan di Ulu Klang, Gombak. Depan itu sekolah saya dulu, Sekolah Kebangsaan Kelanggit. 30 tahun saya duduk Gombak. Dekat situ depan tu memang ada getah. Kita bila musim hujan bukan datang beratas, bukan boleh taruh skirt keliling daripada pokok getah tu. Dia datang kiri kanan depan belakang, tuan-tuan. Habis basah kulit getah, nak menuai pun tak boleh keluar getah. Dapat menteri DAP disuruhnya menuai juga, potong 200 juta, 300 pun kita tak dapat. Sawit jatuh harga, dia suruhnya kita minum minyak sawit 1 sudu sehari, dia kata seorang, untuk tampung harga sawit. Saya kata kalau 1 sudu tak cukup. Nak tampung ekspor sawit kita yang jatuh sebab Mahathir cari gaduh dengan India, kita kena minum 7 liter minyak sawit setiap orang 1 hari. 7 liter, tuan-tuan. Kalau Haji Sofi ada di rumah, ada anak 5 dengan Haji Sofi laki bini 7 kali 7 49 liter. Maksudnya 7 botol tu togok hari-hari. Ini Menteri PH punya suggestion, jangan kita lupa. Dia jualnya harta kita, harta negara dijualnya, dipotongnya semua bantuan kita. Dia potongnya 200 juta bantuan untuk penuai-penuai getah. Tapi dia buat satu projek pula di Pulau Pinang. Projek pembaharuan benda ni, rel kereta api Bukit Bendera nak tukar rel baru untuk Pulau Pinang. Ini Menteri Kewangan dulu 100 juta. Yang tu boleh pula. Orang kita ada ke pergi naik Bukit Bendera tu banyak kali. Itu pelancong pun dia naik Bukit Bendera tu. Apa salahnya dengan yang sekarang ni? Kita boleh naik tangga pun tak apa. Kalau nak buat itu time ekonomi bagus, okey.
Tapi bukan ekonomi macam ni. Dan kalau nak buat projek itu, janganlah potong daripada RM2 RM2 awak potong 200 buat projek 100 juta. Ini tak masuk akal. Jangan kita lupa tuan-tuan berkenaan ini. So sebab itu, kalau kita biarkan Dr. Mahathir dapat 15 kursi, kita akan rugi sebab 15 ini datang daripada kawasan kita, bukan kawasan DAP dan bukan kawasan PKR. Dan PH atau DAP akan jadi kembali berkuasa. Adakah itu yang kita mahu? Saya tidak mahu tuan-tuan. So, kita akan rugi. Sebab itu saya ingin cakap, siapa orang Melayu dan orang Islam kali ini PR15, siapa yang sokong Mahathir atau PH, mereka mikir ini adalah ya. Sebab mereka-mereka ini akan menyebabkan DAP kembali berkuasa. Mahathir tak peduli pasal ni. Sebab dia dah buat deal dengan DAP. Dulu pun dia masih bekerjasama dengan DAP. Bila nak tubuh Kerajaan Perikatan Nasional pun, dia tak join kita, dia pergi join sana. Bila Lim Guan Eng didakwa di mahkamah, belum masuk mahkamah lagi dah cakap ini adalah pendakwaan politik. Bila time Lim Guan Eng dengan DAP, belum apa-apa lagi dah pendakwaan politik. Tapi time kita tak ada bukti pun, kita tanya mana bukti bos Datuk Najib bersalah ni. Dia kata saya tak ada bukti. Mahathir cakap saya tak ada bukti. Itu pasal inilah perjuangan